Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam kelas PDPR Cikgu Shikin. Okay, untuk PKP 2.0 ni macam mana? Belajar dekat rumah okey ke tak okey? Harap-harap semua okey. Okay, so pengajaran cikgu akan berasaskan buku teks Matematik Tingkatan 5. So awak boleh beli buku teks ni ataupun awak boleh cari dekat sekolah. Siapa yang tak dapat lagi pinjaman daripada sekolah boleh beli ataupun awak boleh guna buku teks digital yang cikgu share melalui grup kelas masing-masing. Buku teks digital tu dalam web pun banyak. Sekarang dah ramai yang share, so awak boleh cari. Okay, so kita mulakan kelas kita hari ni untuk tajuk yang pertama. Harap semua orang dah tengok lah apa tajuk yang kita nak belajar. Okay, untuk tajuk yang pertama adalah tajuk ubahan. Okay, ubahan cikgu guna warna merah lah supaya orang nampak lagi terbangkan. Okay, ubahan untuk 1.1 ni akan ada 4 objektif, tapi cikgu mulakan dengan 2 objektif dulu untuk tajuk untuk minggu ni, iaitu menerangkan maksud ubahan langsung dan juga menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Kita tengok apa benda ubahan. Apa ubahan? Ni semua daripada buku teks cikgu ambil. Awak boleh rujuk pada buku teks ataupun awak boleh rujuk terus dari cikgu punya nota ni. Tengok. Ubahan langsung. Ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Kenapa ubahan langsung? Kenapa ubahan ni awak kena belajar? Sebenarnya cikgu bagilah berkaitan. Ubahan ni dia lebih kurang macam awak nak cari perkali untuk sesuatu perkadaran. Ataupun macam ni lah. Awak beli pen. Kalau pen tu harga dia 50 sen. Mana ada pen 50 sen tau? Sini 50 sen. Pensel 50 sen. So sekarang ni ubahan tu tak akan berubah. Harga dia tak akan berubah selagi dia tak naikkan harga kan. So awak fixkan harga tu. Dia akan berubah apabila kuantiti bertambah. Contohnya, kalau cikgu beli satu pen, satu pensel. So, cikgu punya pemboleh ubah untuk X dengan Y, cikgu pen dengan pensel lah. RM1.50 tambah RM50. So, cikgu akan beli RM2. Macam mana kalau cikgu nak beli 3 pen, 3 pensel? So, dia akan ada 3 darab RM1.50 tambah 3 darab RM50. So, dia akan dapat jumlah lain. So, perkadaran tu ataupun ubahan tu dia akan jadikan ubahan langsung atau ubahan tidak langsung. So, sekarang ni dia akan simbolkan ubahan tu ataupun nombor tu kepada X dan Y. So, itu yang awak akan kira. Pening kan? Tapi pening-pening, relax saja. Cikgu akan tunjuk benda senang. Apa benda sebenarnya? Kalau cikgu cakap bebe pun awak tak faham kan? Kalau nak lagi refer, ni dalam buku teks ni, dia ada cerita ni. Pasal apa? Dia kata 5 cawan beras untuk 10 hidangan, 10 cawan beras untuk 20 hidangan. So maksudnya, yang ini dia tunjuk contoh pasal cawan beras. Macam kita makan 1 cawan beras. Kalau awak makan dengan family awak 10 orang, so jadi berapa beras? Berapa cawan beras? 10 cawan beras. Itu namanya perkadaran. Kita tengok contoh. Tengok contoh. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Dia kata jumlah gaji seorang pekerja sambilan berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Gaji dia akan berubah mengikut jam dia bekerja. So, perubahan apa yang akan berlaku sekiranya jumlah gaji, sekiranya jam bertambah 2 kali ganda. Kalau jam bertambah 2 kali ganda, maksudnya gaji pun, dia macam ni. Gaji
Dia berubah secara langsung dengan jam. Okay, so kalau gaji dia, kalau dia punya jam 2 kali ganda jam, so apa akan terjadi pada gaji dia? Kalau ikut logik dah tahu dah. Kalau dia berubah secara langsung, maksudnya dia pun akan berubah. Gaji pun akan jadi 2 kali gaji. Betul tak? Tengok jawapan. Jumlah gaji bertambah 2 kali ganda. Okay, betul. Okay, faham? Okay, next. B. Jumlah gaji jika bilangan jam berkurang 40%. Okay, dia kata pula jam ni berkurang 40%. Berkurang jam dia 40%. So, automatik gaji apa? Akanlah bertambah kan? Sebab dia kata berubah secara langsung. So, gaji juga akan berkurang sebanyak 40%. Okay, betul. Okay, last. Bilangan jam bekerja. Jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Separuh pula. Dia kata, gaji ni dia kata separuh gaji. So, maksudnya jumlah jam apa? Takkanlah gaji separuh nak kena kerja berjam-jam. Betul tak? So, mestilah separuh jam. Okay? Boleh? Faham? Dia berubah secara langsung. Faham? Okay. So, kita tengok. Next. Dah. Ini pun dah latihan sendiri. Betul ke? Wah, dalam buku teks ni dah ada latihan sendiri. 1.1a. Jika dipesankan, suruh salin. Okay. So, kita bincang sama-sama. Nilai rintangan bagi seutas dawai berubah secara langsung dengan nilai suhunya. Okay. Nilai rintangan berubah secara langsung dengan nilai suhunya. Nyatakan perubahan pada nilai rintangan jika nilai suhu bertambah 10%. Okay. Rintangan berubah dengan suhu. So, sekarang ni dia kata berapa rintangan sekiranya suhu bertambah 10% suhu. Data tertentulah ini pun akan jadi 10% rintangan. Betul? Okay, next. B. Nilai rintangan jika nilai suhu berkurang separuh daripada suhu asal. Dah tahu dah jawapan dia apa kan? Maksudnya nilai rintangan pun jadilah separuh. C pun sama. Okay. Ni awak jawab, tulis dalam buku Okay, nombor 2. Puan Wadidah ingin membeli kacang hijau yang dijual pada harga X kilogram. Nyatakan harga kacang jika Puan Wadidah membeli 500 gram kacang hijau. Okay, Puan yang membeli kacang hijau yang dijual pada harga X kilogram. Nyatakan harga kacang hijau jika membeli 500 gram. Berapa? So jadi jawapan dia, kacang hijau dia 500 gram. Harga dia RMX. So, dia punya harga kacang hijau dia berapa? 500x ringgit. Okay, betul. Dia kata sekilogram sekilogram. Yang ini kacang hijau dalam bentuk gram. Tengok ni, gram. Ni awak kena tahu jugalah dia punya perubahan-perubahan dia apa awak nak ubah kan. Nanti awak ikut je kilogram dengan sekilogram tu nanti susah nanti. Okay, tengok. Maksudnya sekarang ni untuk nombor 2. Kacang hijau. Harga dia RMX 1 kilo 1 kilo. Okay, kalau dia kata dia nak beli 500 gram. 500 gram bersamaan berapa kilo? Setengah kilo. Okay, betul. So, maksudnya kalau dia beli setengah kilogram, so harga dia akan jadi berapa? Harga dia pun akan jadi setengah harga. Betul. Contohlah kalau kacang hijau ni harga dia RM5 1 kilo. Kalau dia nak beli setengah kilo, so dia akan jadi berapa ringgit? RM2.5. Faham? Okay, kalau yang ni pula 2 kilo kacang. Okay, dia nak beli 2 kilo kacang. Harga dia untuk 1 kilo X. So, harga untuk 2 kilo kacang dia akan jadi berapa? 2 kali ganda daripada X harga. Okay, untuk yang nombor 3 ni,
Boleh selesaikan sendiri kat rumah Okay, tulis jawapan nanti dalam buku, nanti cikgu semak. Okay, next. Seterusnya tengok muka surat 5. Muka surat 5 daripada teks awak. Muka surat 5. Okay, hasil daripada mobilisasi minda 2 didapati bahawa satu bahan langsung. Okay, daripada mobilisasi ni, dia ada buat aktiviti. So, boleh buat aktiviti tu. Okay, cikgu terangkan sikit apa dia punya hasil dia. Nilai Y per X ialah pemala. Okay, kenapa kita kata pemala? Nampak ni graf dia garis lurus. Okay, graf Y melawan X ialah satu garis lurus yang melalui asalan. Pemelibah Y berubah secara langsung dengan pemelibah X. Okay, bila dia berubah secara langsung, maksudnya graf dia akan jadi lurus macam ni Okay, ni tak apa, jangan pening kepala. Kita tengok benda yang senang saja. Kita tengok dia punya dalam perubahan langsung kuantiti Y dikatakan berubah secara langsung dengan X jika Y per X ialah pemala. Okay, sekarang ni yang penting. Pemala. Ni, pemala K. Ni benda yang awak akan tahu, awak kena belajar. Okay, berkaitan antara nilai K dengan konsep perkadaran. Okay, cuba tengok. Berkaitan dia, kecerunan dia apabila Y bahagi dengan X, dia akan dapat K, iaitu dia punya pemala dia. Okay, semua perubahan secara langsung ataupun tidak langsung nanti awak akan belajar. Semua ada kaitan dengan pemala. Sebab bila satu pemala tu sama, jawapan yang awak akan dapat berulang, berubahlah X dengan Y macam mana sekalipun, dia akan dapat jawapan yang perkadaran ataupun ubahan langsungnya yang sama. Okay, tengok apa benda tu. Okay, tengok. Apabila Y berubah secara langsung dengan X, tengok Y berubah secara langsung dengan X, maka hubungan ditulis sebagai ni. Ini adalah simbol berubah secara langsung. Y berubah secara langsung dengan X. Okay, daripada hubungan ini, nilai pemala perkadaran K dapat ditentukan iaitu, okay, kalau kita nak ubah dia menjadi pemala iaitu K, awak kena, okay, dia akan jadi macam ni. K sama dengan Y per X dalam bentuk persamaan. So, dia akan berubah menjadi Y sama dengan KX. Ingat tu je. Y sama dengan KX. Okay. Apa itu K? K adalah dia punya pemala. Okay. So, bagi secara umumnya, bagi suatu bahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N boleh ditulis sebagai, okay, kalau X ni ada kuasa, ni memang ada kuasa berapa? Dia kuasa 1. Okay, macam mana kalau kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5 kan? So, dia akan buat macam ni. Y kalau berubah secara langsung dengan X kuasa N, sama juga dia boleh ditulis dalam bentuk persamaan iaitu Y sama dengan KX kuasa N. Okay, kuasa lah berapa pun, 1, 2, 3 pecahan ke apa ke, kuasa pemala dia tetap di depan sebab dia adalah berubah secara langsung. Okay, so berubah secara langsung. Ingat dua benda ni je. Inilah formula yang awak kena ingat. Y sama dengan KX ataupun Y sama dengan KX kuasa N. Dapat? Apa benda kita nak gunakan tu? Okay, tengok contoh 2. Okay, tengok. Contoh 2 ni dia akan tunjuk satu-satu. Ni awak boleh tengok sendirilah. Cikgu nak tunjuk panjang ni. Awak tengok sendiri. Dia kata sebuah kereta mainan bergerak dalam keadaan pegun. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu Y. Okay, jarak dia kata Y. Okay, berubah secara langsung dengan masa dia iaitu T. Kan? Lagi jauh jarak, lagi banyak masa dia akan berubah. So, dia kata berubah secara langsung. Dia graf tu akan lurus. Okay, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T ataupun tidak. Okay. Kalau dia adalah berubah secara langsung, maksudnya K dia mesti sama. K itu pemala dia. Okay, kalau dia berubah secara langsung. Kalau dia tak berubah secara langsung, dia tak sama. Okay, kita uji. Tengok. T dia dibagi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y dibagi 14, 28, 42, 56, 70, 84. Okay, cuba kita bahagi. Y bahagi dengan T. T ni dia bagi X dia simbolkan X tu dengan T sebab time, masa Okay, so Y bahagi T, 14 bagi 2 dapat 7.
Okey, 28 bahagi 4 dapat 7. 42 bahagi 6 dapat 7. Bahagi semua dapat 7. So, Y berubah secara langsung dengan T kerana nilai Y bahagi T ialah pemalar. Sebab pemalar dia semua sama. Nampak? 7, 7, 7, 7, 7. So, dia boleh kata Y berubah secara langsung dengan T. Okey. Macam mana pula dengan T kuasa 2? Okey. Bila dia bahagikan dengan T kuasa 2, nilai dia tak sama, nampak? 3.5, 1.7, 1.1, 0.88. Nah, nilai dia tak sama. So, dia berubah secara langsung ke tidak? Tak, sebab dia bukan pemalar. So, Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Y tidak berubah secara langsung, tak ada macam ni dah. Tak ada. Dalam matematik tak ada. Tidak berubah secara langsung, tak ada buat apa-apa. Dia tak ada, dia tinggalkan macam tu je. Okey, kalau berubah secara langsung, baru dia boleh buat macam ni. Okey, so kalau awak nak ubah dia jadi pemalar punya persamaan, so Y sama dengan KT. Di mana K dah tahu berapa tadi? Jawapan K dia sama 7. Okey, faham? Okey, so ini dia buktikan lah. Okey, tengok macam mana nak buat soalan dia pula. Okey, tengok contoh 4. Ini semua dalam buku teks saya, tengok contoh 4 buku surat 8. Okey, tengok. Diberi M 0.8 apabila N 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. Mula-mula tulis dulu dia punya simbol. M berubah secara langsung dengan N. Okey. Sekarang ni kalau kita ubah jadi persamaan, dia akan jadi M sama dengan KN. Ada siap ke? Okey, dia bagi nilai M 0.8, dia bagi nilai N 0.125. Sekarang ni awak kena cari K dia apa? Apa K dia? Okey. Ingat tak persamaan? X ada Y ada K. Contohlah dia bagi X, Y. So kalau nak cari X, kena ada nilai Y. Kalau nak cari Y, kena ada nilai X. Sama juga macam ni. Kalau awak nak cari nilai K, kena ada nilai M, kena ada nilai N. So, M dengan N dia dah bagi. Okey, selesaikanlah masalah tu. M sama dengan KN. M tadi dia bagi 0.8. Masukkan 0.8 sama dengan K. N dia bagi 0.125. Okey, nak cari K. Ni operasi apa ni? K kurungan ni. Operasi darab. Darab pindah sana jadi apa? Bahagi. So, 0.8 bahagi 0.125 sama dengan K. So, dapatlah K jawapan. Tekan kalkulator, dapat 6.4 K. Dia kata apa? Dia nak M dalam sebutan N. So, awak kena telah tulis terus. Jadi, kalau dia M sama dengan 6.4 K. Siap. Okay? Ini untuk soalan A. Faham? Kalau tak faham, ulang lagi video cikgu ni. Tengok banyak kali bagi faham. Okay. Tengok B pula. Okay. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Baca Dia kata M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. So, senang je. Ubah dulu jadi K punca kuasa N. Kuasa 3N. Okay. Nak cari K. Macam mana? Masuklah M, masuklah N. Okay, M dengan N guna nilai yang sama. So, M 0.8 sama dengan K punca kuasa 3N. 0.125. Okay, selesaikan. Sama juga. Ni darab, pindah kiri jadi bahagi. So, bahagi je macam ni. Sekarang ni kalkulator ada kan? Guna je kalkulator. Tekan kalkulator, dapat jawapan 1.6. Jangan tinggalkan kosong macam ni. Dia kata dia nak ungkapkan. So, kena ungkapkan. M sama dengan 1.6 punca kuasa 3N. Kenapa tak payah masukkan nilai M dengan N, cikgu? Memanglah kan dia kata ungkapkan persamaan. Takkanlah ungkapkan persamaan semua ada nombor. Macam mana kalau cikgu masukkan M ni jadi 0.8. So persamaan jadi 0.8 sama dengan 1.6 punca kuasa. Okay, next kita tengok contoh 5. Okay, pemanjangan spring X berubah secara langsung dengan jisim pemberat W
pen. Okey, yang ditanggungnya. Diberi bahu pemanjangan spring ialah 3 cm bila diletakkan pemberat 200 gram. Okey, sekarang ni tengok dulu. Berubah secara langsung tak? Berubah. Berubah secara langsung. So, tulis X berubah secara langsung dengan W. Okey, dia bagi dah pemanjangan dia 3 cm. Dia bagi pemberat 200 gram. Okey. Maksudnya awak kena ada K, iaitu dia punya pemalar. Okey, ubah jadi persamaan. So, X sama dengan KW. So, K, masukkan X. So, nilai X dia 3 sama dengan KW dia 200. Sama juga jalan cerita dia. 200 ni pindah sini jadi bahagi. So, 3 bahagi 200 sama dengan K. So, dapatlah jawapan K 0.015. So, ungkapkan sebutan tu. Jawapan dia X sama dengan 0.015 W. Siap. Soalan ni senang. Okay, next. Contoh 6. Contoh Kita tengok Jom. Okay, contoh 6. Diberi Y berusaha langsung dengan X jika okay, dah akhir kan. So, boleh laju. Okay. Y berubah secara langsung dengan X. Sama juga. Ubah jadi persamaan. Y sama dengan KX. Okay. Dia kata jika Y 0.14, apabila X 0.2, hitung nilai Y apabila X. Okay. Dia bagi masalah. Dia kata macam mana kalau Y ni berapa kalau X ni 5? Berapa Y ni kalau X ni dia kata 5? Nak cari boleh, tapi masalahnya kita tahu tak K berapa? Tak tahu. Tapi kita boleh tak cari? Boleh, sebab dia ada bagi. Ni, Y pertama dia ada bagi berapa? Y X pertama dia ada bagi berapa? Okay, kalau cikgu buat kotak macam ni. Jangan buat graf X, Y. Oh, lama. Terbaliklah. Cikgu buat Y, X. Boleh lah. Okay. X, Y. Tak betul terbalik. 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 Okay. Okay. Y, X. Kalau Y pertama cikgu 0.14, X pertama cikgu 0.2. Okay, dia tanya pula macam mana kalau Y ni berapa kalau X dia 5. Lepas tu yang ketiga dia tanya pula X ni berapa kalau Y dia 0.875. Ni tak tahu ni. Ni berapa? Ni berapa? Tapi ingat, kalau dia kata berubah secara langsung, maksudnya yang sama K. K pemalar dia ni adalah sama. So, cari K. Macam nak cari K? Gunalah ni. Ni first ni dia bagi kan? Guna untuk cari K. So, Y sama dengan KX. Masukkan Y 0.14 sama dengan K 0.2 sama. Pindah sini jadi bahagi. So, 0.14 bagi 0.2 sama dengan K. Dapatlah K sama dengan apa? Okay, tekan kalkulator dapat 0.7. So, dapatlah persamaannya Y sama dengan 0.7 X. Ini persamaan umum dia. Okay. So, Y sama dengan 0.7 X. So, ini boleh guna untuk cari yang ini. Boleh guna untuk cari yang ini. So, masukkan untuk yang pertama A. Y sama dengan 0.7 X. Dia kata apa nilai Y apabila X 5? Masukkan je lah X 5. Dapatlah nilai Y. Ni apa ni simbol kalau kurungan? Darab. Okay, darabkan. So, dapatlah jawapan 3.5. Okay. Simple. Kacang botak dia kan. Aduh. Tertarik pula. Sekejap Kita setting mic betul. Kan tak dengar langsung cikgu. Susah. Okay. Okay, next. B. Okay, dia kata X apabila sama juga Y sama dengan 0.7X. So, Y dia
0.875 sama dengan 0.7x. Nak cari x, pindahlah 0.7 ni ke bawah. Bahagi 0.7. So, sama dengan x. Dapatlah jawapan x 1.25. Selesai. Okay, boleh? Laju. Cikgu laju. Kalau laju, reverse balik cikgu punya video. Tengok lagi sekali. Okay? Okay. Last. Soalan 7. Okay, luas L, satu semi bulatan berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameter. Okay, baca betul-betul ni. Berubah secara langsung dengan kuasa 2. So, L berubah secara langsung dengan kuasa 2. Dia beri luas semi bulatan ialah ni, apabila diameter ialah ni. Hitung nilai D apabila Y. Okay. Kalau tak faham, sama juga. Cikgu suka buat table-table ni. Nampak jelas. So, L, D. L yang pertama dia kata 3.08. So dia dapat diameter 2.8. Dia suruh kira apabila L 19.25. Berapa dia punya? Alamak. Apa dah cikgu ni? Sebut L. Tulis kat tempat D. Silap lah. Oh. Sorry. Tak apa. Kita buat dia. Kita buat balik semula. Susah. Okay. L 19.2.5. Dia suruh cari apa nilai D. Sama juga jalan kerja dia. Ingat. Dia kalau berubah secara langsung. Maksudnya K adalah formula dia. Sama. Okay. So cari K dulu. K dulu cari. Cari K sampai dapat. Ni kat sini. Ubah jadi persamaan. L sama dengan K D kuasa 2. So, L yang pertama masukkan. D yang pertama masukkan. L 3.08. K D dia 2.8. Kuasa 2 jangan lupa. Okay, so dapatlah 3.08 bahagi 2.8 kuasa 2. Dapatlah nilai K. Dapat nilai K berapa? Dapat 11/28. Okay. So, dapatlah dia punya persamaan. Jangan lupa buat persamaan dia. L sama dengan 11/28 D kuasa 2. Ni persamaan umum dia. Inilah yang kita akan guna untuk cari yang ini. Okay, laju. Macam mana nak buat? Dia matematik ni dia kena laju. 11/28 D kuasa 2. Bila awak dapat pen awak buat laju tu maksudnya hebatnya. Buat laju. 19.25 sama dengan 11/28 D kuasa 2. Mana cikgu dapat 19.25 ni? Ni kat sini. Ni nampak ni. Kita masukkan nilai L yang terbaru untuk cari D. Okay, kita dah masukkan kan? Okay, so ni pindah. Ni sebab atas bawah. So, satu naik atas, satu turun bawah. So, akan jadi 19.25 darab 28 bahagi 11 sama dengan D kuasa 2. So, dapatlah D kuasa 2 sama dengan jawapan dia 49. Dah siap ke belum? Belum. Dia nak D, bukan D kuasa 2. Sekarang ni awak dapat D kuasa 2 sama dengan 49. Yang ni tadi ni. Okay. So, sekarang ni nak cari D macam mana? Kuasa 2 pindah C jadi apa? Punca kuasa 2, 49. Dapatlah 7. So, jawapan dekat sini 7. Dah siap. Senang kan? Cikgu suka ni. Senang. Okay, next. Ada contoh? Mana contoh 8 pula? Ni sama je ni contoh 8 ni. Okay. Awak rujuk dalam muka surat 9 Kena cikgu beritahu lagi. Okay, tak apa. Kita bincanglah banyak mana contoh pun bagi awak sampai faham. Okay, bincang. Contoh 8. Haus lah cikgu. Okay, contoh 8. Tengok. Tempoh ayunan A saat bagi satu bandar ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang P. Baca betul-betul punca kuasa 2. Maksudnya A berubah secara langsung dengan P punca kuasa 2. Punca kuasa 2 tak tulis 2 ni.
Punca kuasa 2 memang macam tu je. Okey. So, diberi bahawa satu bandul ringkas dengan panjang benarnya 9 mempunyai tempoh ayunan 1.2. So, dia bagi bandul dia A yang pertama 9, P yang pertama 1.2. Hitung tempoh ayunan dalam saat jika panjang benang 25. Tak nampak? Buat kotak. Apa susah? Itu kerja mudah. A, P. Okey. A yang pertama dia bagi 9. Tempoh ayunan salah. Macam betul. Panjang benang ialah 9. 9. 9. So 9 tu dekat P bukan dekat A. Oh yai. Baca soalan ya. Baca soalan betul-betul ya kanak-kanak. Nak-nak semua. Jangan salah baca soalan. Bukan salah macam cikgu. Okey. Dia kata panjang dia 9. Dia punya ayunan 1.2 saat. Okey. Dia kata hitung tempoh ayunan jika panjang 25. Ni berapa? Dia dah kata berubah secara langsung. So kalau berubah secara langsung apa yang sama? Banyak kali cikgu sebut tadi. K iaitu pemalanya mesti sama. Sama. Sebab dia berubah secara langsung. So ubah jadi persamaan. A sama dengan K punca kuasa P. Nak cari K. Guna yang pertama ni, maklumat pertama dia bagi ni. Masukkan A 1.2. K punca kuasa P 9. Punca kuasa 9 jawapan dia apa? 3. Senang je. Kalau tak tahu nak jawab balik, okey tak apa. Bahagikan terus ke bawah. 1.2 bahagi punca kuasa 9 sama dengan K. Dapatlah jawapan K 0.4. Dapat jawapan? Tulis balik semula persamaan dia kat sini. Persamaan dia yang ada K tu tulis macam ni. Supaya awak faham. Okey, ini kita boleh guna untuk mencari nilai seterusnya. Kalau lah cikgu sambung sebelah ni ada 10 nilai awak nak kena cari. Awak boleh cari sebab awak dah ada persamaan ni. Okey. So, selesaikan. A sama dengan 0.4 punca kuasa P. A tahu tak? Tak tahu. P tahu? Tahu 25. So, A sama dengan 0.4 punca kuasa 25. Tekan kalkulator, dapatlah 2. Bosan. Settle. Okay? Senang Senang je, bukan susah pun. Okay, next. Dah habis. Okay, kanak-kanak sekalian. Cikgu dah habis terangkan. So, awak buat latihkan diri. Tolong buat Ni. Latihkan diri muka surat 10. Muka surat 10. Soalan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soalan ni cikgu buat ni. Soalan 3 senang. Soalan 4 kacang. Soalan 5 mudah. Soalan 6. Soalan 7. Soalan 7 susah sikit kot. Sikit je. Soalan 8. Pun susah sikit. Jarang. Susah pun. Kalau ada apa-apa masalah, call me. No. Message me. Call tidak akan diangkat. Okay? Okay lah. So, jangan lupa belajar. Jangan lupa siapkan kerja cikgu. Kalau tak faham, bagi tahu. Dan jangan lupa masukkan jawapan awak ke dalam Google Drive yang cikgu bagi link. Tekan dekat link tu, masukkan dalam jawapan murid, tulis nama dulu. Masukkan jawapan awak. Nanti cikgu buat video tutorial macam mana nak masukkan jawapan dalam Google Drive. Okay? Cikgu tak kuasa nak tengok mesej. Banyak mesej awak. Supaya panjang ni jawapan kan cikgu nak kena save satu-satu. So, awak save sendiri dalam awak punya Google Drive. Satu lagi, jangan lupa masuk dalam Google Form cikgu untuk kehadiran kelas hari ni. Alright? Okay. See you again next time. Jangan lupa subscribe YouTube Cikgu Syikin. Like. Bye. Bye. Adios. Bye.